Terima kasih pada yang respon. Okey, so sekarang dah 10 orang view. So insyaAllah saya mulakan sedikit slow-slow lah. Okey, so tajuk kita insyaAllah hari ni saya punya tajuk adalah hormon, reborn cream dengan turunkan berat badan. Macam mana hormon tu berkait dengan kita punya reborn cream, dan macam mana reborn cream tu berkait dengan kita punya cara nak turunkan berat badan. Waras. Nak tunggu. Maaf lah. Maaf lah ya kepada siapa yang penat menunggu tu. Ambil masa juga tu. Saya minta maaf lah sangat. Okay. So, kembali pada topik kita ni. Kalau perasan dalam minggu ni dan minggu lepas, memang kita banyak fokus kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan turun berat badan. Sebabnya kenapa? Kita nak emphasize lebih kepada kita punya produk baru. Okay? Kita nak berkempen lebih supaya orang lebih mengenali dan mengetahui. Kalau tidak, nanti kan kalau kita tak cakap lebih pasal benda ni, orang tak sedar rupanya MXB sekarang ada satu produk baru yang berkaitan dengan turun berat badan. So sebab tu saya diberi tajuk lebih banyak ataupun lebih berat kepada penurunan berat badan. So that's why hari ni saya nak cuba cerita kenapa berkaitan hormon tu, reborn cream kita sendiri dengan lose weight, macam mana dia berkait. Okay? So seperti yang kita tahulah, macam sebelum ni punya live yang Cik Azlan kita, bos saya pernah share pasal hormon, fungsi hormon dan apa kekurangan ataupun kelebihan bila kita punya badan ni terlebih ataupun terkurang hormon. Sebab hormon ni memang sangat-sangat berkaitan lah dengan fungsi badan kita. And kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana badan kita ni cukup tak hormon dia ataupun terlebih ke, kita tak boleh susah nak dapat detect lah. Okay? So sebab tu benda ni kita kena cegah secara total, ataupun yalah, kita tak boleh fokus pada ni. Contohlah aku ambil benda ni fokus pada hormon ni, tak ada. Sebab kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita ambil terlalu banyak hormon, sekarang kan ada satu jenis cara hormon terapi. Kalau kita ambil terlalu banyak hormon terapi yang artificial tu pun kadang-kadang tak bagus juga, especially untuk orang perempuan-perempuan yang ada masalah masalah yang berkaitan dengan kanser. Sebab kadang-kadang dia orang jadi macam tu sebab dia orang terlalu banyak ambil unwanted punya hormon lah. So itu berbahaya, tak sesuai lah. Takut ada side effect. Kadang-kadang memang tak ada, tapi dia jadi salah satu menjadi faktor lah yang kemungkinan orang tu boleh jadi kena kanser, sebab dia ambil artificial punya yang tak sepatutnya. So jangan risau, dengan adanya reborn cream dia membantu. Untuk fungsi reborn cream yang pertama, memang fungsi asal dia membantu untuk enhancekan kita punya fungsi badan, especially fungsi hormon kita. Dan juga sebab dia pun kaya dengan antioksidan yang membantu untuk fokus kita punya kulit lah. Okay, waalaikumsalam Puan Nurbani Hussein. Terima kasih kerana join. Okay, so hormon ni, dia kalau kita tengok kenapa hormon ni sangat-sangat berkait dengan penurunan berat badan, disebabkan kalau contoh kalau kita tengok, kalau kita berbalik pada faktor, sepatutnya saya nak share satu point, beberapa point lah yang berkaitan dengan faktor-faktor nak turunkan berat badan. Daripada point tu sebenarnya dia ada banyak faktor yang mengaitkan macam mana kita nak turunkan berat badan. Yang pertamanya disebabkan genetik, disebabkan kita punya gender, lelaki ke perempuan, kita punya bangsa, lepas tu kita punya environment ni bermaksud di mana kita duduk, kita dilahirkan, dibesarkan di mana. Dan bila berkaitan dengan environment, dia dikaitkan juga dengan sosioekonomi orang tu sendiri. Sebabnya bila orang tu mempunyai duit yang mampu, dia orang mampu untuk makan makanan yang sihat, insya-Allah badan dia akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau contoh walaupun dia mempunyai duit yang mencukupi untuk beli makanan sihat, tapi dia mengamalkan gaya pemakanan yang tak sihat, pun badan dia pun tak cantik. Tapi kalau contoh kita tengok pada orang-orang yang berada di negara-negara yang kurang berkemampuan ataupun kurang bernasib baik, makan pun susah, nak dapatkan makan excess of food tu pun payah. So kalau tengok negara-negara macam itu, biasanya diorang rakyat-rakyat diorang memang akan mengalami pelbagai jenis penyakit lah yang berkaitan dengan kekurangan zat-zat makanan. So kat situ pun dia ada kaitan juga. Sebab bila kita kekurangan zat, badan kita pun akan kurang berfungsi, kita punya hormon dalam badan pun akan kurang berfungsi juga. Sebabnya bila dalam keadaan macam itu, kita punya badan akan jadi under stress.
Bukan stres sebabkan pasal kerja ke apa. Ni memang stres disebabkan kita punya kehidupan lah. Maksudnya apa nama tu, environment mungkin sebab duduk kat tempat yang tak selesa, selalu berpanas atau selalu berhujan, sejuk. So badan ni terlalu banyak sangat under stress. So bila under stress, dia akan kacau kita punya hormon. Itu contoh environment punya faktor yang menyebabkan kita susah nak turunkan berat badan. Satu lagi pun environment factor, dia berkait juga dengan excess of food. Contohlah kita duduk kat sini, macam saya dah duduk kat area KL, senang, mall dekat setiap 15 minit, kiri kanan atas bawah saya dah dekat dengan apa nama tu, kedai-kedai makan ataupun mall. So bila kedai makan banyak, mall pun dekat, so excess of makanan-makanan yang fast food atau makanan yang kurang sihat ni senang. So bila terlalu banyak, tinggi sangat excess, kita terdedah frequent sangat makan benda tu pun tak baik untuk kita. So ini antara faktor-faktor yang akan menjadi punca kita susah nak turun berat badan, kita tak boleh kontrol, dan satu lagi mengacau fungsi hormon badan kita secara tak langsung. Sebab kita tak akan perasan macam mana benda ni boleh membantu untuk tidak dia mengacau kita punya fungsi hormon. Sebab kalau kita tengok macam sebabnya kenapa? Kalau contohlah, bila orang tu ada daripada kecil dia kurang certain jenis makanan lah, contoh dia kurang zat, so badan dia tak boleh menghasilkan, dia punya fungsi badan dia tak boleh optimum. So bila badan dia tak berfungsi dengan baik, badan dia tak boleh hasilkan contohlah enzim ataupun hormon A ataupun hormon B secara betul. So di situ dah kacau. Ini contoh paling simple lah. Badan cepat naik dan cepat turun. Ya betul. Betul Puan Nurbani Hussein. Memang dia imbalance kita punya hormon memang akan contribute untuk berat badan kita sama ada cepat naik ataupun cepat turun. Memang kadang-kadang pun dia ada berkaitan dengan penyakit juga. Penyakit macam kencing manis, yang thyroid punya hyperthyroid ataupun hypothyroid, dia ada satu penyakit lah yang akan melibatkan juga pasal nak turunkan berat badan sebab dia ganggu kita punya hormon. So dia tak boleh release certain hormon tu. Ataupun sebab kadang-kadang disebabkan makan ubat tu. Okey. So daripada segi environment tu sendiri, dengan contohlah tadi macam kita cakap pasal environment yang berkaitan dengan diri kita. Macam mana dia boleh lead pada kita punya, daripada segi environment makanan yang tak sihat, boleh lead pada kita punya fungsi badan yang tak mampu nak hasilkan hormon yang imbalance. Dan satu lagi disebabkan stres. Mungkin stres sebab bekerja, stres dengan anak kat rumah, suami ke ataupun isteri ke, kawan-kawan, stres dekat jalan raya. So bila stres, biasanya kita punya hormon stres ni, dia akan menekan kita punya badan punya production of insulin tu. Kalau hormon stres tu biasanya kita panggil kortisol lah, kortisol hormon. Bila kortisol ni terlalu tinggi, dia akan menekan ataupun mengurangkan production insulin dalam badan kita. Insulin ni adalah satu hormon yang biasanya digunakan untuk mengawal ataupun menjaga kita punya turun naik gula dalam badan. Dan satu lagi untuk digest kita punya karbohidrat lah. Okey? Sebab bila dia insulin tu okey, badan kita boleh untuk trigger lah dia punya karbohidrat punya segala benda tu. So bila insulin ni insulin punya production ni berkurangan, dia akan suppress. Time kita stres, sebab tu biasanya time stres kita akan trigger untuk makan makanan yang bukan-bukan. Yang kebiasaan makanan tu yang tinggi dengan fat, ataupun kadang-kadang makanan yang tinggi dengan sugar. Tapi benda tu dia just dia makan tu bukan sebab dia lapar, tapi disebabkan dia stres. Stres hormon tu yang menyebabkan dia trigger untuk ambil makan benda-benda macam itu. So disebabkan benda tu, jadilah kita susah nak turun berat badan. Salah satu contoh lah. And satu lagi, bila yang kortisol, hormon stres atau kortisol tu, dia mengurangkan kita punya production of insulin tu, bila untuk long term dia akan lead kepada jadi kencing manis lah, benda-benda lain lah. Kencing manis nanti boleh jadi kena darah tinggi, kolesterol tu yang last lah. So dia ada kaitan. Mungkin kita nampak benda tu kecil sebabnya lah, lagi-lagi kalau kita under stress, kita bukannya expose dekat stress tu setakat sejam dua ataupun 10 minit, tapi kita hari-hari akan rasa under stress. Kalau tak percaya, cuba kita hari-hari kalau kita tu buat skor ataupun stress level punya skor. Kalau dekat internet cuba tengok ada tak carta untuk stress.
Cuba kita kira. Setiap setengah jam, 1 jam kita cuba kira kita punya tahap stress time tu. Lepas tu kita puratakan untuk satu hari. Kita tengoklah hari ni berapa saya punya stress level. Esok berapa. So daripada situ tengok berapa banyak kita hidup dengan dalam keadaan yang stres. So bila kita terlalu lama hidup dalam stres, kita punya hormon kacau, tu yang menyebabkan kita orang-orang sekarang ni senang nak jatuh sakit. Tu benda paling simple lah. Sebab satu lagi bila hormon-hormon yang berkaitan, kejap saya tengok, saya lupa. Satu lagi hormon yang berkaitan adalah ada ni hormon yang memastikan bagi signal untuk badan kita berhenti bila kita berhenti untuk makan lah. Maksudnya kita makan, dia nak bagi signal untuk kita rasa kenyang tu, rasa full atau satiety tu, ini hormon yang akan produce dalam badan kita lah, iaitu hormon leptin. Hari ni dia punya pengisian dia lebih pada saintifik sikit lah, sebab saya kena sebut nama-nama hormon tertentu yang terlibat kat sini. So tak payah nak hafal sangat, just ini sharing saja. Cuma saya nak bagi tahu apa kaitannya. Okey, hormon leptin ni fungsi asal dia adalah untuk bila kita lapar, bila kita tengah makan, hormon leptin ni akan dihasilkan untuk memberi signal kepada kita supaya kita tahu time tu kita dah kenyang. Tapi kalau contoh hormon leptin ni kurang dalam badan, dia akan menyebabkan kita ni tak terhenti-henti nak makan. Contohlah biasanya kalau kita makan mungkin dalam satu pinggan, satu sendok nasi ataupun 2 sendok nasi cukup. Tapi disebabkan hormon leptin ni kurang, so kita tak mampu nak mengetahui. So sebab tu hormon leptin ni penting. Kalau ikut kajian, memang kebanyakan orang yang ada masalah berat badan ataupun obesiti lah, obesiti ke atas, dia orang punya hormon leptin ni makin lama makin berkurang, dia punya production. Dia kacau. Dia jadi hormon leptin ni berkurang disebabkan dia punya, biasanya disebabkan dia punya gaya hidup, environment factor lah. Sebab tu dia punya leptin ni berkurang. Dia tak ada spesifik punya faktor yang kenapa tiba-tiba production leptin ni berkurang. Kebiasaan ini disebabkan kita punya cara gaya hidup kita. So kalau nak pastikan hormon leptin ni sentiasa dalam keadaan yang optimum, kita kena ubah gaya hidup kita supaya lebih ceria, tak ada terlalu stres sangat, dan makan makanan sihat, insya-Allah benda tu akan kembali normal. Okey? So kalau kita tengok kat sini, so itu yang pentingnya hormon leptin ni. Dan satu lagi hormon yang berkaitan dengan leptin ni biasanya kita panggil ghrelin. Ghrelin ni adalah hormon yang di mana untuk memberi cue kita ni, perut kita ni kosong atau kita lapar. So ghrelin dengan leptin ni dia berkait. Biasanya kalau ada gambar rajah, dia akan tunjuk bila ghrelin ni tinggi, maksudnya kita kena isi perut. Lepas tu bila kita isi perut, kita makan, nanti leptin tu akan meningkat. Bila meningkat, orang tu akan stop makan. Tapi kalau dua-dua ni tak betul, dia kacau kat jiwa, kita punya ni lah, kita punya fungsi badan. So hormon ghrelin ni sangat-sangat penting lah. Sebab kalau hormon ni berkurang, kita tak tahu bila masa kita punya perut kita ni kosong, perut kita ni lapar lah. Dan satu lagi, fungsi hormon ghrelin ni juga adalah membantu untuk memastikan kita punya energi tu dalam keadaan yang optimum. Dia nak regulatekan kita punya energy source, maksudnya apa yang kita daripada karbohidrat, protein, lemak, semua ni dipastikan benda tu dalam keadaan yang optimum. So kalau ghrelin ni ada production kurang, so kita punya fungsi untuk production energy pun akan kacau lah. Sebab biasanya kalau kita tengok, kalau ikut kajian yang dijalankan, Waalaikumsalam Cikgu Yam. Terima kasih kerana join Cikgu daripada Melaka tu. Boleh dating dengan ni bos saya Cik Azlan dekat sana tu. Jangan cakap dia lah, dia bercuti. Okey. Pasal ghrelin ni, dia ikut kajian memang kita lihat pada orang-orang yang berisi, bukan pasal kajian lah. Benda paling senang pun kita tengok, orang yang berisi ataupun obes ni biasanya dia orang memang senang semput ataupun kurang bertenaga.
Disebabkan kenapa? Sebabkan kita punya hormon ghrelin ni production dia dah makin berkurang. So bila benda ni kurang, so badan kita pun tak boleh nak convert kita punya source of energy daripada kita punya makanan, daripada karbohidrat, protein, lemak tu tak boleh convert secara betul. So benda tu tak boleh convert, that's why badan tak boleh produce energy. So bila tak boleh produce energy, biasanya contohlah bulan 1 ni aku berniat nak nak bersenam ataupun berdiet lah, exercise. So bila nak exercise tapi badan kita tak boleh hasilkan energi yang sepatutnya untuk support kita buat aktiviti tu. So secara long term, maksudnya bukan setakat sehari dua je, tapi untuk mungkin kita target untuk 3 bulan, 4 bulan. Dia tak boleh continuously produce sufficient hormon ghrelin yang secukupnya untuk digunakan setiap masa. Sebab kalau digunakan sikit-sikit, mungkin tak ada masalah, sebab bila orang obesity biasanya dia orang tak banyak melakukan physical activity, so dia tak akan rasa cepat semput. Tapi bila dia dah buat aktiviti, that's why dia orang lagi senang semput, sebab dia orang punya dia orang punya badan tu dipaksa untuk menggunakan extra hormon untuk produce energy tu. So bila dia orang lack of energy, dia orang tak boleh buat exercise tu sebetul-betulnya ataupun tak boleh konsisten buat exercise. Di situ dah jadi kacau lah. Dia orang punya terancangan untuk turunkan berat badan. Lepas minggu 2 dia je patah semangat. Alamak, aku tak boleh buat lah macam korang. Macam mana aku nak turun berat badan ni? Tak apalah, dia jadi stres. Jadi murung. Lepas murung dia sambung makan. Dia ada kaitan. Betul tu. Penambahan ni memang breakfast sangat penting, sebab macam biasalah perumpamaan orang Inggeris, breakfast like a king, kan? Sebab kalau pasal IF ni, ikutkan komen daripada nilah penerbang ni, dia cakap pasal IF, dia orang start makan pukul 1 ni, first meal dia orang selalunya lunch, sebab konsep dia orang tu salah. Sebab kalau konsep yang betul-betul, memang sebenarnya lah konsep asal IF tu dia lebih kepada kita nak aturkan waktu makan kita. Tapi orang Malaysia ni, dia gunakan konsep IF, dia start dalam pukul 10 ke, pukul 12 ke, itu waktu first meal. Sepatutnya dia orang kena adjust yang first punya meal tu pukul 8 ke, pukul 7 atau pukul 9. Pukul 8 lah paling lambat untuk kita punya start meal, breakfast kita. Lepas tu baru dia orang atur ke bawah. Baru betul sikit cara IF tu. Sebab tu lah kalau kebiasaannya, kalau kita tengok orang-orang yang buat IF ni, saya tanya bila dia start makan ke apa, kalau dia start waktu yang tak sepatutnya, dia cakap ini payah sikit lah. Sebab IF tu tak salah sebenarnya, tapi cara orang tu amalkan ataupun kita panggil cara dia memahami apa benda IF tu tak berapa tepat. Sebab tu dia kena jumpa orang yang sepatutnya lah untuk interpret ataupun bagi idea macam mana dia nak turunkan berat badan. Itu pun ada kaitan jugalah, sebab bila kita lambat makan, dia kacau, sebab hormon dalam kita punya enzim, kita punya hormon dalam badan tu pun dia memainkan peranan. Cuba bayangkan kalau kita dah berpuasa, last makan mungkin dalam pukul, sebab kalau IF 8 jam. Kalau pukul 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 8, 9 atau pukul 10 malam last makan dia. Daripada 10 sampai pukul 12 tu berapa jam dia berpuasa. Semua hormon yang ghrelin ni yang untuk indicate badan kita ni perut kosong ke tak, dia memang pening kepala. Dah lama dah aku bagi signal perut kosong, tapi tuan aku ni tak bagi makan. So lama-lama dia dah adapt. So dia kurangkan dia punya sensitivity. So jadi kacau juga kat situ. Itu saya cakap tadi, sebab environment factor ataupun apa yang kita buat, behavior yang kita buat yang menyebabkan kita punya fungsi hormon ni kacau. Okey. Berbalik pada kita punya fungsi ghrelin tadi tu. Ghrelin ni juga akan berkait juga dengan kita punya sleep cycle kita. So kalau kita punya hormon ghrelin pun makin berkurang, biasanya kita punya quality sleep pun akan kacau juga. And macam tadi saya cakap, kalau contohlah, ada perasaan tak? Ada ketika kita pagi-pagi je bangun perut dah kriuk-kriuk lapar. Tu maksudnya badan kita punya ghrelin ni dia masih sensitif. Kalau kita dah lama tak rasa macam tu, kemungkinan besar kita punya ghrelin tengah tak berapa nak power lah. Kalau ada masa yang anda masih merasai ghrelin anda ni bila bangun pagi perut dah kriuk rasa lapar tu, alhamdulillah, maksudnya badan anda okey. Okey?
So kalau macam mana kita improvekan kita punya geleri ni, biasanya macam cakap tadi lah, dia kena berbalik pada kita punya gaya hidup kita, cara makan kita, cara kita handle kita punya stress and exercise semua benda tu untuk regulate balik. Tapi tak ada masalah, lepas ni saya akan kaitkan macam mana kita nak control benda ni semua dengan kita punya produk ribbon cream tu lah. Okay? And satu lagi yang benda paling penting adalah kita punya hormon untuk lelaki dengan hormon perempuan lah. Testosteron, estrogen dengan progesteron. Ni 3 hormon yang sangat-sangat penting untuk lelaki dengan perempuan lah. Okay? Sebabnya kenapa? 6 jam lagi kan Nas? Start jam 6. Okey lah tak, 6 pagi dah start. Tak ada masalah. Biar kita start awal, jangan start lambat kita punya breakfast. Hormon lelaki, hormon perempuan, estrogen, progesteron dengan testosteron. Tiga-tiga hormon yang berkaitan dengan lelaki dengan perempuan ni, dia memang ada spesifik punya function. Memang dia kalau untuk lelaki punya part, memang fungsi untuk kita punya male punya function lah. Maksudnya yang physical punya appearance yang relate dengan lelaki, macam untuk membina otot, untuk badan yang berbulu, maksudnya rambut, jambang, semua benda tu lah. Dengan untuk produce kita punya energy, untuk untuk bahagian kita punya sperm. Kalau untuk perempuan lebih kepada hormon perempuan ni lah, untuk ovum, untuk physical dia orang, physical appearance, untuk dia orang punya production production collagen, untuk dia orang punya dia orang punya mood, untuk dia orang punya rambut, semua benda tu. So kalau hormon-hormon yang penting ni, hormon yang berkaitan dengan kita punya jantina ni, dia tak cantik, so dia akan menyebabkan kita punya energy production akan low. Lepas tu kita punya, macam mana cakap, kita punya fungsi badan yang berkaitan untuk digest makanan ataupun untuk handle stress, dia akan kacau juga. Dia akan berkait juga, walaupun memang fungsi asal testosteron, estrogen dengan progesteron ni dia lebih ke arah jantina tu sendiri, tapi untuk berkaitan dengan turun berat badan ni, dia ada kaitan. Sebabnya kalau tengok, biasanya kalau anda perasan, bila perempuan dah menopause, bila hormon dia orang berkurangan, dia orang nak turunkan berat badan dia payah. Sebab dia orang punya hormon estrogen ni makin drop. Bila hormon estrogen drop, dia orang susah nak utilize nak burn fat tu daripada badan dia orang. Kebiasaan macam itulah. Okey. So disebabkan tu, hormon lelaki dengan hormon perempuan ni sangat-sangat penting untuk kita balancekan supaya kita bila nak turun berat badan, insya-Allah lebih mudah. Okey, yang itu antara hormon-hormon yang berkaitan dengan turun berat badan lah. So macam mana kita punya produk Ribbon itu membantu? Yang pertamanya, kita target kita punya hormon yang hormon estrogen, progesteron dengan testosteron. Sebab kalau tengok kita punya produk Ribbon Cream yang memang dah ada ekstrak Cladilla dengan phytoestrogen yang daripada isoflavone daripada susu soya tu. Yang ini dua-dua ni dia orang ada fungsi phytoestrogen. Lebih kurang macam estrogen perempuan, tapi dia bukan betul estrogen dah, tapi dia natural punya ni. Natural punya natural punya estrogen structure yang wujud pada tumbuh-tumbuhan. Tapi lelaki makan pun tak ada masalah, sebab dia takkan jadikan lelaki jadi perempuan. Jangan risau, dia takkan kacau hormon lelaki gitu. Cuma fungsi yang phytoestrogen yang wujud pada ekstrak Cladilla dengan isoflavone soya tu, dia akan membantu untuk, kalau perempuan tu dia akan membantulah untuk menguatkan lagi kita punya fungsi keperempuanan tu. Dan kalau untuk lelaki, dia akan balancekan balik kita punya hormon dalam badan dia. Sebab sebenarnya lelaki ke perempuan kita ada je, kalau contoh lelaki kita ada je hormon estrogen dengan progesteron dalam badan, cuma benda tu dia dormant. Maksudnya dia tidur dalam badan. Cuma kita kena pastikan dia punya ratio tu dalam keadaan yang sepatutnya. Sebab kalau tu terlalu tinggi, nanti dia akan lawan kita punya hormon lelaki. So that's why kadang ada orang yang nampak jadi lelaki jadi perempuan sikit. Kalau yang buat-buat tu dia tak natural lah, tapi ada je orang jadi macam tu. Dan ada juga orang perempuan yang boleh nampak ada bentuk fizikal lelaki sebab badan dia tu memang lebih hormon testosteron. That's why kerana dia boleh, kalau dia buat exercise, dia boleh berotot. Ataupun kadang-kadang dia orang cucuk yang sintetik punya lah, yang tu berbahaya lah. Okay. So pentingnya
yang kita punya produk Reborn Cream ni mampu untuk balancekan kita punya hormon testosteron, estrogen, progesteron ni, insya-Allah dia akan bantu untuk fungsi badan hormon kita tiga ni jadi balance balik, dan nanti kita pun senang. Fungsi badan kita akan jadi lebih bagus. Maksudnya bila hormon kita cantik, yang hormon testosteron, progesteron dengan estrogen ni cantik, yang pertama kita akan nampak, yang paling simple, benda yang relate dengan kita punya fizikal lah, lelaki ke perempuan, dia akan nampak jadi lagi terserlah. Sebab kalau tengok Reborn Cream ni fungsi asalnya memang kita fokus pada kecantikan lah. Okay, so maksudnya nanti kalau phytoestrogen yang wujud daripada keladi liar, daripada Esoflavone tu, dia akan strengthenkan kita punya collagen punya structure. So jadi lagi cantik, firm. Satu lagi, bila collagen yang wujud dalam badan kita ni, basically kita punya protein, kita punya otot ni pun dibuat daripada collagen punya ni structure. So bila kita kita boleh produce collagen secukupnya, barulah kita boleh dapatkan kita punya otot-otot yang firm. Tak adalah lembik, menggelebih dia, tak cantik. Sebab tu kadang-kadang orang terfikir macam mana ada orang pakai Reborn, dia boleh turun berat badan. Macam Mr. yang bercakap pun, dia pun pakai Reborn Cream. Dia tak perlu, dia tak ada buat exercise, makan pun dia lagi suka makan, tapi dia boleh turun berat badan, dia sebab kaitan ni. Dia sebab badan Reborn Cream tu mampu untuk balancekan kita punya hormon. Bila cantik balancekan kita punya hormon, insya-Allah badan kita mampu balik fungsi macam kita waktu kita muda. Kita akan rasa bila contoh kalau kita pakai waktu kita 40 ke 50 tahun ke atas lah. Sebabnya kenapa? Time tu memang hormon kita agak rendah compare kita zaman kita tengah kemuncak. Dan that's why kita akan rasa lebih cepat. Kalau compare orang pakai 40 tahun ke bawah, dia punya hormon tu still cantik lagi. So kita tak, kadang-kadang kita kurang sikit feel. Tapi hari tu ada je yang pakai umur 20 lebih 30 pakai pakai dia senang nampak muscle. Sebab itu sebab apa? Sebab bila kita nak, contohlah lelaki, dia orang pergi gym, muscle tu dia orang nak membesar, dia orang perlukan hormon testosteron yang tinggi. So kalau badan dia tak mampu hasilkan testosteron hormon yang secukupnya, so result untuk dapatkan muscle tu lambat. So dengan pakai Reborn Cream ni, insya-Allah orang tu boleh. So kalau siapa-siapa ada husband ataupun anak-anak yang nak pergi jadi sadar, selain dia orang kena makan protein secukupnya, suruh dia orang pakai kita punya Reborn Cream ni. Letak je kat bagi kita punya bahagian ketiak ni lah. Ketiak dengan bahagian perut, supaya untuk enhance kan kita punya production production kita punya hormon, supaya hormon lelaki tu supaya dapat support kita punya body function. Itu yang pertama lah, yang berkaitan dengan macam mana Reborn Cream ni mampu meningkatkan fungsi hormon lelaki kita dengan perempuan kita, testosteron, estrogen dengan progesteron. Yang satu lagi, macam mana dia bila mampu untuk meningkatkan kita fungsi hormon yang lain. Sebabnya kenapa? Bila kita letak dekat bahagian kita sapu kat bahagian neck ni kan. Biasa bahagian neck ni kita punya, dia dekat dengan kita punya sistem untuk production hormon-hormon yang relate dengan kita punya hormon-hormon yang penting untuk kontrol rasa lapar, untuk yang produce untuk stres, dengan untuk produce bagi signal untuk badan kita tahu kenyang ke lapar. So dekat bahagian atas ni, dia kawasan dekat area otak ni lah, bahagian bawah ni lah. So bila kita sapu kat sini, so dia akan enhance untuk fungsi kita punya gland yang untuk produce hormon yang terlibat tu. So bila gland kilang hormon tu berfungsi dengan baik, insya-Allah senang kita nak hasilkan kita punya yang ghrelin, leptin, yang insulin tu lebih pada kita yang pegang perut lah. So ghrelin, insulin dengan leptin tu. So dengan satu lagi, balancekan kita punya untuk kurangkan stres, sebab kortisol pun fokus kat bahagian atas. So bila kita sapu ke badan tu, enhance supaya body function kita okey. So kilang hormon yang ada kat bahagian atas ni berfungsi dengan baik, insya-Allah kita punya badan tak akan kurang production leptin, ghrelin dengan dapat balancekan kita punya production kortisol tu. So bila daripada situ, insya-Allah badan kita boleh tahu sama ada kita dah kenyang ataupun kita dah lapar, ataupun kita ni boleh lawan lah. Bila kita terlalu expose pada stres lama, kortisol tu tak terlalu banyak diproduce. Sebab kita tak nak kortisol ni terlalu banyak kita produce supaya dia tak kacau fungsi badan yang lain. Itu mengapa ataupun bagaimana, macam mana secara saintifiknya kita punya Reborn Cream ni membantulah. Okay, membantu untuk menjaga kita, mengawal kita punya hormon yang berkaitan dengan turun berat badan. Saya tak nak cerita hormon yang lain. Saya fokus hari ni
hormon-hormon yang berkaitan turun berat badan dengan kita punya reborn cream. Okey. And kalau kita sapu dekat bahagian perut, bahagian belakang dengan bahagian peha, tiga bahagian bawah ni dia lebih kepada dia relate juga kita punya hormon lelaki lah, hormon lelaki, hormon perempuan dengan hormon-hormon yang ada kaitan, ada production ni dekat bahagian kita punya perut atau bahagian ni lah, maksudnya bahagian digestion ni semua. Sebab ada hormon-hormon yang spesifik. Kalau nama-nama dia pun, sekejap saya tengok balik, saya pun lupa. Dia GGY, GYY apa benda, dia banyak saya tengok sekejap yang ni. Dia neuropeptide, GLP-1. Yang ni yang ni sebab saya tak sebenarnya saya tak nak sentuh banyak, cuma saya bagi nama je. Glucagon like peptide 1. Lepas tu ada choleocytokinin. Ini biasanya wujud dekat bahagian kita punya digestion, maksudnya dan kita salur apa? Intestine apa? Salur usus kita. Diorang biasanya dirembeskan dekat bahagian situ untuk memastikan badan kita mampu convertkan apa makanan yang wujud kat situ, protein, karbohidrat, fat tu dia akan convert untuk jadi energi. Dia nak simpan ke, dia akan banyak kat situ lah. So bila kita sapu dekat bahagian 3 part yang belakang ni, kita punya perut, bahagian belakang ni bahagian belakang kita dengan bahagian bahagian bawah peha. So kawasan tu akan enhance kita punya kilang-kilang hormon yang berdekatan kat area situ, supaya hormon-hormon yang saya cakap tadi tu boleh membantu, dia boost balik production kita punya hormon tu yang membantu untuk digest punya makanan. Sebab kalau digestion tak cantik, macam mana kita nak gunakan makanan yang kita masukkan? So kalau tak boleh digest, nanti kan dia simpan je, dia letak tepi jadi waste product. Dia tak boleh bawa pergi keluar, dia jadi lemak, bertimbun sampah dalam badan kita. Itu yang kita tak nak. Reborn cream pakai hari-hari ke? Sebenarnya tak ada masalah, reborn cream nak pakai hari-hari lagi bagus, sebab kita tak tahu bila badan kita kurang hormon kita. So memang apply hari-hari lagi bagus. Dia Cikgu Mariam yang tanya pasal reborn cream perlu pakai hari itu saya cakap tadi lah, lagi bagus kita pakai hari-hari lah untuk memastikan kita punya hormon tu sentiasa optimum, sebab kita tak tahu bila benda tu tak optimum. And untuk Puan Nurbani Hussein, dia bertanya sapu dekat bawah armpit, perut, tengkuk untuk naikkan hormon dia. Yang ini di sini ada 6 tempat. Bahagian tengkuk, armpit, perut, bahagian belakang, bahagian bawah peha dengan di depan perut. Dia 3 atas, 3 bawah. Yang ini kenapa kita target, sebenarnya kita target pada kita target kepada 6 titik limfatik. Kenapa biasanya kita akan target pada 6 titik limfatik ni? Sebabnya kenapa? Sebab titik limfatik ni biasanya kalau kita belajar buka buku sains, kita ada 2 salur dalam badan. Lymph punya sistem dengan blood punya sistem. Biasanya kalau blood punya sistem lebih kepada untuk bawa ke oksigen toksik semua keluar masuk, makanan semua keluar masuk. Kalau ikut kalau lymphatic system, dia lebih kepada untuk bagi kita punya immune system punya macam white blood cell, jadi kita punya kuman-kuman tu kita kumpulkan dalam tu, kita lawan balik, lepas tu kita akan ada keluar masuk fat punya barang lah. Okey, tapi sebenarnya kalau kita tengok, dia ada satu lagi fungsi di mana lymphatic system ni dia lebih dekat ataupun dia connect dengan semua organ-organ dalam organ utama dalam badan kita. Dia dekat dengan kita punya tempat, dekat dengan sel-sel kita. Dia berceruk sel pun dia dekat. So sebab tu bila kita sapu dekat bahagian lymphatic ni, dia akan masuk serat dalam bahagian lymph punya sistem, bukan masuk dalam blood punya sistem. So bila dia bawa dekat area lymph punya sistem, dia akan masuk merebak terus kat kita punya bahagian bahagian otak, kita punya neuron-neuron, tempat-tempat yang hantar signal tu. So bila dia lebih pada serat tempat-tempat yang hantar signal, baru fungsi badan kita tu okey. Sebab tu bila kita apa kaitan reborn cream tu dengan macam mana dia kembalikan fungsi badan tu? Sebab benda ni. Sebab kita target, kita pasang kat bahagian lymph tu, so kita enhancekan kita punya body function dengan sensitifkan kita punya neurotransmitter ataupun benda yang nak bagi signal lah, signal kat otak kita ataupun signal kat badan kita supaya bekerja.
Itu kenapa? Kenapa kita kena letak kat 6 titik tu? Tadi, sekejap, siapa tanya tadi? Cikgu Mariam tanya satu hari berapa kali perlu satu kat 6 titik tu. Sebenarnya kalau tengok kan dekat kotak tu, satu hari 2 kali sapuan je. So, kalau satu calik tu kita mampu untuk setiap 6 titik tu tak ada masalah lah. Tapi yang nak lagi bagus, satu hari kita fokus pada 2 tempat lah. Sebab satu hari 2 sapuan kan. So mungkin pagi kita buat bahagian tengkuk, basuh. Kita ikutlah, kita buat pair sendiri. Satu atas, satu bawah lah, lagi baik. Contoh, kita tengkuk dengan peha contoh. Nanti esoknya kita buat bahagian ampit dengan bahagian perut. Contohlah satu lagi perut, ampit. Betul. Satu lagi, apa lagi tadi Satu lagi kat mana atas ampit. Perut belakang satu. Satu lagi kat mana? Tinggal. Sekejap, saya lupa. Ada satu lagi tinggal. Oh, satu lagi dada. Dada kita sapu dengan belakang. So kita buat pairing. So, biar benda tu jangan, kalau kita guna sikit-sikit untuk setiap 6 tu, dia punya efek kurang lah. Biar kita guna untuk sekali calik tu, kita fokus kat tu titik. Supaya kita enhancekan tempat tu. Sebab bila kita enhance satu tempat tu, dia akan fokus dekat kawasan yang kilang dengan tempat kita letak tu. Sebab setiap tempat tu, dia memang ada tempat-tempat tu memang titik-titik kilang paling besar. Kalau kat bahagian ampit, dia memang kita panggil axillary gland tu. Memang kat situ ada satu. Kalau bahagian peha, bahagian perut, bahagian belakang ni ada memang gland yang kilang-kilang besar lah maksudnya. Sebab tu kita pasang, kita sapu kat situ supaya kita massage kita punya kilang tu, dia lebih sensitif dan dia boleh keluarkan toksik ataupun bakteria-bakteria yang terkumpul supaya benda tu dia boleh bawa keluar. So bila boleh bawa keluar, kita punya krim tu bila dia masuk pun dia absorb betul-betul dekat satu badan kita. Itu sebab kenapa kita akan letak kat titik tu. Cikgu, kalau ibu mengandung sebab benda ni sebenarnya krim biasa. Dia bukan ubat ke apa. Should be tak ada masalah, tapi kalau risau ke apa, boleh tanya dengan doktor. Okey? Kalau tengokkan dia minggu ni, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kalau nak lebihkan kepastian, lebih baik tanya orang yang profesional lah. Sebab kami ni doktor lebih profesional daripada kami kan. So lagi baik nak tanya pendapat dia orang lah. So lagi baik kita nak guna tu jangan dengan ada rasa was-was. Okey? Kalau ikutkan saya tengok baca ni Inggeris, insya-Allah tak ada masalah. Dia takkan kacau kita punya baby punya fungsi growth function tu semualah. Okey. So kalau itu punca mengapa bila kita jual reborn cream tu kita kena emphasize dekat macam kenapa kita kena sapu kat bahagian 6 titik tu. Sebab dia gitulah. Sebab titik tu ataupun lymph node kita tu senang untuk dia connect dekat satu badan kita dengan kita punya sistem sistem yang menghantar signal dalam kepala kita. So bila benda tu dia sampai, so senang sikit lah. Macam mana kaitan dengan muka awet muda? Okey. Cikgu Mariam tanya pasal awet muda, macam mana kita pakai reborn cream jadi awet muda. Dia macam ni Cikgu Mariam. Badan kita, kalau hormon kita, contohlah umur saya 28, tapi badan saya tak boleh produce saya punya hormon ikut umur saya yang sepatutnya 28. Tapi dia mungkin dia punya production hormon tu kurang sangat-sangat sikit. Kalau kita ukur tu mungkin sama macam umur 50 tahun. So nanti Cikgu Mariam boleh nampak muka saya ni macam lebih tua, energy level saya ni tak macam orang sama umur macam saya. And saya punya fungsi badan, sistem kesihatan, badan jadi lagi gempal. Sebabnya macam itulah. Sebabnya kenapa? Sebab hormon tu tak cukup. Sebab bila hormon tak cukup, kita compare anak sekarang, contoh anak dalam umur macam saya 28 dengan umur kita sendiri yang umur 40 dengan 50. Kita tengok kenapa umur kita time macam ni kita makan makanan yang sama tapi kita senang tambah berat badan. Sebab kita punya hormon yang berkaitan dengan production for energy, dengan enzim tu semua dia dah kurang. So sebab tu bila kita pakai reborn cream, kita naikkan balik kita punya hormon, barulah fungsi badan kita jadi lebih muda dan baru kita dapat jadi awet muda. Itu sebab dia. Ya cikgu, memang saya umur saya 28. Sebab tu macam mana reborn cream ni berkaitan dengan awet muda. Kalau kita tengok sebenarnya kat luar orang cakap pasal muda daripada dalam. Macam kita muda daripada dalam ni sebab kita kena jaga enjin kereta kita.
Enjin kereta kita ni bukan setakat jantung, tapi sebab kita punya hormon tu juga lah, sebab hormon ni akan memastikan fungsi badan kita cantik. So bila hormon tu cantik, balance, cantik maksud saya tu balance lah. Bila dia balance, insya-Allah nanti kita akan awet muda, energi pun sama macam umur kita muda-muda. Kita akan rasa beza. Sebabnya kenapa? Dalam badan kita ni hormon dah cantik. Itu sebab tu kenapa dia jadi macam itu. Apa lagi soalan? Ribbon cream boleh menyebabkan ulcer dalam mulut. Saya pernah lakukan. Memang sebenarnya. Nak satu testimoni yang menarik. Kita punya kawan kita, Romanus Rompek. Ni nama Facebook dia lah. Ribbon cream boleh menyembuhkan ulcer dalam mulut. Dia pernah lakukan. Dia rasa pedih, rasa pahit sikit lah. Ini maksudnya apply dekat kawasan tu ke macam mana? Okay. So, ini kaitannya macam mana hormon, ribbon cream dengan turun berat badan. Sebab ribbon cream ni mampu untuk memastikan kita punya hormon dalam badan ni dalam keadaan optimum. Sebab kadang-kadang hormon kita ni dia tak cantik bukan disebabkan badan kita ni dah berusia, tapi kadang-kadang disebabkan kita punya environment. Faktor sekeliling yang kita tak boleh kawal. Macam saya cakap dah, biasanya stres lah. Stres, tidur tak cukup, tidur tak cukup, makanan yang tak seimbang. Dan satu lagi, kemungkinan besar sebabnya mungkin kita ada penyakit ataupun kita ada makan ubat-ubatan yang tertentu yang menyebabkan kacau kita benda ni semua. Ya, betul. Memang fungsi poin paling mahal sekali untuk kita ribbon cream mampu untuk balance kita punya hormon. Bila hormon cantik, insya-Allah fungsi badan kita pun cantik. Sebab tu ribbon cream ni kita boleh kaitkan dengan macam-macam benda. Okey? Sebab kalau nak korek detail pasal hormon-hormon yang berkaitan untuk turun berat badan ni, apply sendiri terus direct dekat tempat ulcer tu. Ini boleh jadikan satu ni lah. Satu kegunaan yang baru kita boleh apply to ulcer. Sebab kenapa boleh react ulcer? Sebab ingredient yang wujud pada ribbon cream tu sendiri dia sebenarnya tinggi dengan antioksidan. Sebenarnya kalau kita tengok semua ingredient yang wujud pada ribbon cream tu memang semua high in antioksidan. Daripada grapeseed, wild yam, soya punya isoflavone, apa lagi? Saya lupa dah. Lagi 5, lagi 2 apa? Ekstrak mawar, kita punya ekstrak mawar. Dan satu lagi aloe vera. Dia semua memang tinggi antioksidan. Sebab tu kita boleh apply dekat tempat luka semua tu. Dia akan bantu untuk kurangkan inflammation dekat situ lah dengan minyak jojoba. Okey? So, anda boleh nampak mengapa, macam mana kita kaitkan and macam mana Elvina sendiri guna. Itu kita dah belas satu post lah pasal Elvina. Dia gunakan kita punya ribbon cream dapat turun berat badan. Ini salah satu faktor macam mana dia jadi macam tu. Ini sebab dia lah. Ini dia punya penerangan macam mana atau ini dia punya perkaitan. Sebab kalau cuba kita bayangkanlah, kita compare diri kita sekarang ni, umur kita sekarang tak kisahlah umur kita berapa sekarang ni pun, compare dengan kita 10 tahun 20 tahun sebelum ni. Macam mana kita makan dengan sekarang kita makan, adakah still sama? Kalau still sama, tengok kita punya berat badan ni bertambah ke ataupun makin kurus. Kalau bertambah, maksud saya betul lah. Sebab kita punya hormon tu dia makin drop. Makin drop, energy punya production tu makin berkurang. Bila energy production makin kurang, that's why dia tak boleh gunakan sumber makanan yang kita makan yang pada sama je 20 tahun 30 tahun kita makan benda yang sama, tak ubah contohlah. Tapi kenapa jadi macam tu? Itu sebab dia. Itu kita boleh nampak secara benda paling mudah sekali lah kita nak gambarkan atau kita nak bayangkan. Betul? Sebab macam mana dia boleh bantu untuk mempercepatkan proses penuh badan kita ada share untuk cepat kembali pulih tu disebabkan ni lah. High antioksidan tu sendiri. Dengan satu lagi sebab ada rich in vitamin E, dengan disebabkan aloe vera dengan minyak jojoba tu E dia banyak. So vitamin E ni banyak, dia senang untuk pulihkan kita punya luka-luka tu semualah. Immune system tu kan kuat juga sebab kita punya antioksidan. Okey. Harapnya kalian memahamilah serba sedikit sebab adalah saya start lambat. Lepas tu
Dia punya tajuk ni agak berat juga sebenarnya sebab saya nak kena sebut nama-nama yang pelik-pelik. So saya risau juga. So saya ambil 6 ataupun 9 je nama-nama hormon tadi. Saya tak nak cerita lebih. So saya fokus pada 6 ataupun 9 hormon tadi tu lah. 6 tu pun saya fokus pada kortisol hormon, estrogen, testosteron, progesteron, kita punya leptin, kita punya ghrelin. Itu 6 lah. Itu 6 hormon yang tadi. Kalau tambah sampai 9 tu ada tadilah yang CC segala, glukagon segala benda tu. Itu ekstra. Tapi yang saya nak fokus pada 6 tu sebab itu yang dekat dengan kita punya badan lah. Waalaikumsalam. Tak apa. Busy tu. Mungkin anak ada banyak kerja kan Norman. Ni pandayah kita. Risau nanti boleh buat tengok video ulangan sebab simple je hari ni, jangan risau. Okey. So saya rasa saya punya point tu dah habis. Ada apa-apa soalan yang berkaitan ataupun ada benda yang tak berapa nak faham sebab kebiasaannya saya cakap laju. Sebab susah sikit nak cakap slow-slow ni. Sebab saya dah terbiasa kan. Saya minta maaf lah kalau anda rasa bila saya buat presentation ni laju, anda bagi tahu je sebab saya tak perasan. Tapi saya tahu memang saya akan cakap laju sebab memang dah ramai orang cakap saya macam tu. Cuma bila saya bercerita secara live ataupun kalau berjumpa saya buat BOP ke, saya cakap laju, sila tegur. Bila anda tegur, baru saya boleh perlahankan saya punya rhythm tu. Baru saya perasan. So, bila dah start cakap ni, saya dah tak ingat dah sebab bila saya bercerita ni, sebab saya cuba ingat apa benda yang saya nak keluarkan. Sebab saya tak sediakan skrip ataupun point-point. Bila saya dah baca, saya tembak je apa benda yang saya ingat, apa yang saya faham. Saya macam tu. So, bila kalau ada skrip tu, insyaAllah lah. Dia jadi slow sikit saya kena membaca. Tapi kalau saya punya style macam itu. So, that's why saya punya, bila saya deliver saya punya message, dia jadi agak laju. So, jadi agak payahlah kalau saya bercerita pasal benda-benda saintifik ni. So, sebab dia jadi laju sangat. Kalau ada beberapa soalan yang berkaitan dengan hormon ke apa, boleh beritahu. Kopi menjadikan rebound cream yang sapu pada badan. Cikgu Mariam bertanya pasal minum kopi dengan ada tak efek dengan kita punya rebound cream. Okay, Fin, sebab benda tu dia tak kacau. Sebabnya kenapa? Satu, kita akan digest daripada makanan. Satu lagi, ni benda paling mudah. Kopi tu akan masuk ikut bloodstream kita, salur darah. And rebound cream tu akan masuk daripada lymphatic system kita. So dia tak guna jalan yang sama. Dia guna jalan yang berbeza. Tapi still akan masuk dalam badan. So insyaAllah tak ada masalah. Guna rebound cream tak perlu kepakan pil hormon. Lagi baik tak payahlah sebabnya rebound cream tu juga enhance kita punya kita punya hormon dalam badan tapi secara natural. Kalau pil hormon tu biasanya sintetik. Kita panggil hormon terapi lah. Kalau hormon terapi ni dia ada side effect. Kalau kita makan terlalu lama depend pada benda tu dia ada side effect. That's why kadang-kadang orang yang ada badan dia, kita punya dalam badan kita ni, dalam badan manusia, kita ada hormon sel-sel kanser. Cuma sama ada dia aktif atau dia tak aktif. So kalau bila kita tak tahu kita ada yang kita punya sel kanser ni aktif atau tidak, contohlah tiba-tiba kita ada sel yang aktif. So kita bila makan makanan pil-pil hormon ni, dia kemungkinan besar akan trigger sel kanser yang aktif tu jadi betul reaktif. Kalau yang tak aktif pun mungkin jadi aktif. So boleh jadi menyebabkan kanser kalau kita makan secara long term. So daripada kita ambil yang artificial, sekarang ni dah ada yang natural. Apa salahnya kita tukar benda jadi lebih selamat, tak merugikan duit and benda tu jauh lebih sihat lah, insyaAllah. So kalau still makan, boleh inilah stop pil hormon tu. Sebab memang pil hormon tu memang banyak side effect dia. Untuk long term lah, untuk short term tu insyaAllah tak ada masalah. Okay. So kita punya soalan daripada Siti Hujah Saidi. Soalan dia pasal pil hormon tu semua. Ada lagi soalan yang berkaitan dengan hormon. InsyaAllah saya punya sharing tu sampai sini. Kalau tak ada, kalau tak faham ke apa, tanya tau. Memang rugi kalau tak tanya sebab kadang-kadang saya tak tahu apa yang anda tunggu-tunggu. Anda inginkan daripada saya punya live presentation. Maksudnya apa point yang anda nak saya ketengahkan. Sebab macam contoh hari tu pasal Vivit. Bagi kadang-kadang saya tengok point tu macam biasa je, tapi bila saya fikir betul Encik Azlan cakap, kadang-kadang ada orang tak berfaham. So justru je saya terangkan benda ni
apa nama tu, in detail sedikit. Bila saya fikir, bila Encik Azlan cakap itu, macam, oh betul juga. Sebab yelah, kadang kita faham sebab benda tu kita dah biasa tengok. Tapi mungkin sebab saya terlepas pandang, sebab tu saya minta jasa baik kalian, kalau ada benda yang anda rasa saya tak sentuh dalam setiap saya punya sharing live ataupun BOP, bagi tahu awal supaya saya boleh take note, supaya saya boleh buat penambahbaikan. Bila kan masih sesuai kita punya kawan daripada ni Ramunik, dia tanya bila waktu sesuai. Kalau really benda yang berkaitan dengan hormon ni, memang kebiasaannya saya akan suggest sama ada kita ambil awal pagi ataupun sebelum tidur. Itu yang memang waktu terbaik lah untuk kita amalkan. Okey? Untuk kita apply dalam badan kita. Sama juga macam collagen. Baik kita guna awal pagi ataupun kita ambil sebelum tidur. Sebab time tu, kalau contoh kalau sebelum tidur, biasanya sebelum tidur ni badan kita tengah nak recover. Maksudnya dia nak baik pulih sistem badan kita. So bila nak baik pulih sistem badan kita memerlukan sumber-sumber macam hormon yang secukupnya, kita punya collagen secukupnya untuk restore kita punya, contohlah sel-sel muka tu semua. So time tu waktu yang terbaik lah untuk kita amalkan. Biasanya malam ataupun awal pagi. So kita pilihlah ikut mana yang sesuai. Sebab kadang-kadang ada orang yang amalkan ubat-ubat doktor ataupun ada yang mengamalkan suplemen. So kita kena pandai atur. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, tak apa. Kita boleh jumpa lagi for next sharing lah. So, saya minta maaf kalau tadi pasal yang terlambat tu. Saya minta maaf sangat sebab tadi memang ada, ada unexpected punya plan. So, terpaksa keluar beli barang semua, ambil masa sikit lah. Okay, and saya harap apa benda saya share tadi memberi manfaat, and saya minta maaf kalau saya ada terguna perkataan yang tak sesuai. And yang kebaikan itu yang berdatang daripada Allah sendirilah. Dia memberi ruang dan peluang untuk saya menyampaikan menggunakan ilmu yang diberikan pada saya untuk kita share pada semua orang. So insya-Allah kita boleh ambil input yang saya share ni, kita boleh sebar-sebarkan dan kita gunakan untuk semua orang lah. Apa ni? Oh ada, Cikgu Patana tanya. Setiap point lymphatic fungsinya berbezakan jika pakai ribbon hanya di satu tempat je. Memang betul, setiap point lymphatic tu dia berbeza-beza. Tapi, walaupun, macam saya cakap tadi, kita pakai contohlah, kita point dekat bahagian, tengkuk. Dia akan, kalau tengkuk biasanya, saya lupa nama, sekejap mana, ada tak saya buka lagi tak? Sekejap saya tengok. Sekejap saya tengok kejap. Kalau contohlah kita bahagian tengkuk ni, kilang hormon yang ada kat situ, dia akan berfungsi lebih baik, tapi kita still akan gunakan jalan di mana yang jalan di mana yang lymphatic system jalan-jalan lymphatic tu dia akan akses kepada kita punya kilang-kilang hormon yang lain. So dia still akan deliver dia punya krim punya nutrisi tu akan pergi kat kilang-kilang yang lain. Cuma dia lambat sikitlah. Dia still akan membantu untuk fungsi kilang-kilang hormon kita yang lain, cuma dia lebih lambat. Sebab tu kita akan suruh apply untuk setiap tempat tu kita buat alternate. Supaya dia berserap lagi cepat. Kalau tak dia ambil masa. Walaupun memang kita tahu kita punya ribbon cream tu dia punya absorption rate cepat, cuma yalah bila masuk cepat kita nak lagi cepatkan sampai sebab kita dah apply siap-siap dekat kilang tu supaya dia terus masuk attack dekat dia punya kilang tu supaya dia cepat. Tapi kalau nak buat fokus satu tempat tak ada masalah. Cuma yang part-part lain tu dia akan lambat sikit lah impact dia. Kalau rajin, ada rezeki lebih, guna je untuk nanam tempat tu, kita buat alternate. Okey. Cikgu Patana, adakah benda tu sampai saya punya jawapan untuk soalan cikgu? Harapnya sampailah. Insya-Allah dia walaupun tak gunakan tempat lain, insya-Allah dia still memberikan impact, cuma dia kurang cepat ke lambat yang membezakan. Sesuai tak sapu ribbon cream dan makan minum Cola Plus? InsyaAllah sesuai. Lagi bagus sebenarnya. Cikgu Mariam. Cabaran Cikgu Mariam adalah adakah kita boleh gabungkan kita punya Cola Plus dengan ribbon cream? Tak ada masalah. Lagi bagus sebabnya kenapa? Kita akan enhance lagi sebab fungsi ribbon
dia akan memastikan badan kita produce collagen untuk kita punya apa nama tu badan kita lah. Tapi kita makan Cola Plus, kita sediakan collagen yang dah ada untuk boost balik. So kita akan double balik. And satu lagi dengan Reborn tu sendiri, dia ada fungsi antioksidan, dia akan protect collagen yang kita kita masukkan ni pada Cola Plus tu, dia terus guna untuk kita punya badan. Tapi kalau contoh kita tak gunakan Reborn Cream, kita just makan Cola Plus saja, so tak ada antioksidan yang untuk jaga kita punya collagen yang baru ni. So collagen tu cepat rosak. So cepat rosak, dia tak bertahan lama lah. Mungkin kita pakai dah cantik wrinkle tu kurang, mungkin kita selalu keluar masuk rumah kena UV light, so dia cepat lagi rosak sebab benda tu baru. So kita tak ada protection. Macam rumah kita. Rumah kita cantik dah, rumah baru kita beli. Baru bina lah, contohlah hari ni baru siap. Tapi kita tak ada cat. Tak cat kat luar tu cantik. Kita biarkan. Contoh kita biar je gunakan yang batu bata lah contoh. Memang biar. Nak lama nanti luar tu akan jadi kotor. Jadi apa tu appearance dia pun tak cantik, jadi dull. Tapi kalau kita letakkan cat yang berwarna, tak kisahlah warna apa sekalipun, yang sekarang pun cat pun macam-macam ada fungsi untuk protect daripada bakteria lah, UV lah, segala bagai kan. Kalau kita tengok, bila kita sapukan cat tu, dia akan protect kita punya dinding ke, kayu ke, supaya tahan lebih lama. Lebih kurang macam kita punya Reborn Cream dengan kita punya Cola Plus. Dia punya perumpamaan dia lah. Waalaikumsalam Cik Ustaz Hafiz. Hari ni lambat sikit dia masuk. Biasanya dia awal-awal masuk tu. Okey. So itu jawapan yang untuk soalan tadi lah. Untuk soalan apa tu Cikgu Patonah dengan Cikgu Mariam. Harapnya soalan-soalan tu terjawab lah Okey. So kalau ada lagi soalan, saya tunggu last lah. Kalau tiba-tiba saya cakap sekali lagi kan, ada lagi saya segini last. InsyaAllah. Sebelum 3.50 lah sebab tadi saya lambat kan. Ada ke? Kalau betul-betul tak ada, okey. Saya kalau betul-betul tak ada, insyaAllah saya tutup sekali lagi saya punya majlis ni dengan mohon maaf, minta maaf jika ada terkasar bahasa tersalah gunakan sudut kata ke, saya minta maaf sangat. And saya harap live sharing ni membantu kalian untuk lebih memahami macam mana Reborn membantu untuk fungsi badan dan yang berkaitan, dan seterusnya fokus pada petang ni macam mana dia turunkan berat badan kita. Okey. Terima kasih semua and Assalamualaikum dan selamat sejahtera.